Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Ibu bapa tunggal dengan tanggungan terima insentif KIR. Berita gembira buat penduduk Ulu Suai. 4 kluster di Isytihar tamat. Ini berita gembira. Ibu bapa tunggal dengan tanggungan akan menerima bayaran penuh insentif Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS untuk ketua isi rumah September ini. Menurut Unit Perancang Ekonomi Jabatan Ketua Menteri Sarawak, usaha kini sedang dijalankan bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bagi membuat pengesahan status ibu bapa tunggal sama ada tanpa tanggungan atau dengan tanggungan. Bagi ibu bapa tunggal tanpa tanggungan pula akan menerima insentif BKSS Bujang B40 dan bayaran akan ditamatkan. Kerajaan Sarawak sebelum ini telah membuka rayuan BKSS 2020 melalui pejabat daerah dan secara atas talian serta telah mendapatkan maklumat terkini ketua isi rumah dan bujang B40 daripada LHDN pada Jun 2020. Dakwaan mengenai pembayaran yang telah dibatalkan adalah tidak benar kerana ibu bapa tunggal dengan tanggungan yang terkesan akan mendapat pembayaran penuh setelah pengesahan status tanggungan dibuat. Dalam tempoh kurang 2 tahun lagi, penduduk di sepanjang Jalan Ulu Suai Niah Miri akan merasai perubahan landscape ekonomi yang lebih mampan. Bagi mencapai hasrat itu, sebanyak 68 juta ringgit dibelanjakan kerajaan negeri untuk naik taraf dan bina infrastruktur jalan yang lebih baik dan selamat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tenopeng berkata, jalan tersebut dibina menggunakan teknologi Coal Inside Pavement Recycling CIPR with Chip Seal Surface Dressing yang pertama kali dilaksanakan untuk projek jalan raya di Sarawak. Kita mula jalan tu teknologi baru, jalan pun tegap yang berharga 68 juta apabila Tan Sri Dato' Ahmad James jemput masing rakah hal jalan tu. Dia bisik dengan saya. Dia kata, we need 68 million to upgrade this road. Kesian dengan orang Ulu Suai. Bawa rapat sawit pun susah, jalan pun teruk. Saya kata, Tan Sri James, go ahead sajalah kalau saya cari duit. Ini dia, sudah bawa. 68 juta pilot project yang kita buat ke Ulu Suai. Kata Abang Johari, kedudukan Jalan Ulu Suai strategik kerana menghubungkan jalan pesisir dan lebuh raya Pen Borneo. Ia sekaligus memudahkan pergerakan penduduk serta memendekkan perjalanan dari arah wilayah utara dan selatan. Ulu Suai, saya fikir tidak jadi ulu lagi. Kalau jalan sudah buat, I don't think it's ulu. It's the mid between Bintulu and Miri. Tengah-tengah, mana ada ulu? Dia dah tengah dah. Jadi jalannya sudah kita sambung antara Coastal Road dengan Pen Borneo Highway. Dan bagaimana tanah boleh buka, kata Tan Sri James, kita boleh buatkan pertanian moden. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa lawatan kerja projek Jalan Ulu Suai Niah Subis bahagian Miri pada Selasa. Untuk rekod, projek naik taraf jalan sepanjang 19 km itu bermula sejak 25 Oktober 2019 dan dijangka siap sepenuhnya November tahun 2021. Ini termasuk penyambungan jaringan jalan sepanjang 300 meter ke Kampung Iran terus ke jalan pesisir dengan kos 3 juta ringgit. Sementara itu, projek naik taraf Jalan Ulu Suai itu ibarat respon kepada rintihan lebih 3,000 penduduk setempat. Menceritakan pengalaman itu, penduduk sebelum ini terpaksa menempuhi perjalanan yang tidak rata. Malah lebih memburukkan lagi keadaan apabila hujan lebat. Namun, episod duka yang dihadapi lebih 30 tahun itu berakhir dengan berita gembira. Dan pembangunan memang ada dibawakan pada kawasan Suai ini dari peringkat berperingkat, bukan sekaligus. Dan dahulu kita ada satu jalan dari Niah datang ke Kampung Iran. Sudah itu lepas ada jalan pergi Kampung Iran, kita baru ada jalan satu ke kawasan Ulu Suai. Jadi
kawasan Jalan Ulu Suai dahulu jalan batu saja, pun mungkin tidak memuaskan penduduk kerana jalan selalu rusak, kena selalu di-repair. Minta perintah ngagak ya lah, lebannya ngagak sekolah Suai satunya kalau bala jahit dah. Nah, kami minta tolong bala perintah ngagak jalan yang mana lagi ngagak sekolah Suai satu lah. Kami pindah nak tusah nganjuang anak bersekolah dah. Lepas kami sekolah ke berat ke kita iban lah. Ngarap ke perintah oleh nyukung ngadau ke jalan kami Suai satu lah. Dalam perkembangan sama, kehadiran Abang Jo di Ulu Suai nyata bukan dengan tangan kosong. Sebaliknya, bawa kabar gembira buat 13 rumah panjang dan kampung di kawasan itu. Kerajaan Sarawak katanya telah meluluskan peruntukan 1.3 juta ringgit untuk membangunkan industri pertanian dan peladangan yang menjadi sumber pendapatan utama penduduk sehingga kini. Dana tersebut katanya antara inisiatif kerajaan untuk memulihkan sumber pendapatan penduduk yang terjejas akibat pandemik COVID-19. We give 100,000 each rumah panjang, that means 900,000. 5 kampung also another 500, 4 kampungnya, jadi 1.3 million. You know why I agree? Sebab COVID-19. Kerana orang punya pendapatan affected by COVID-19. Kita tolong di bawah BKSS Sarawak Pusayang. Kerana GPS sangat sayang sama orang sini, okay, we approve 1.3 million. Sementara itu, menurut Menteri Utiliti yang juga adun Kemenah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, peruntukan tersebut amat signifikan dan praktikal bagi melaksanakan program pertanian bersistem yang lebih fokus. Paling penting kawasan ini adalah kawasan yang cukup membangun dari segi pertanian dan sebagainya. Dulu musim paper atau lada hitam, kawasan inilah yang paling memberikan revenue yang paling tinggi. Sekarang kelapa sawit kawasan ini juga yang sentiasa. Masih belum dinyatakan secara jelas itu keadaan terkini berhubung jumlah sebenar kos penjimatan susulan penamatan Perjanjian Rakan Pelaksanaan Projek PDP Pen Borneo Sarawak. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak sedang dilaksanakan secara konvensional dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak susulan daripada penamatan PDP. Di mana pada awalnya dijangka penamatan PDP akan memberi penjimatan pada kerajaan. Seperti diumumkan oleh mantan Menteri Kewangan iaitu Yang Berhormat Bagan, jumlah penjimatan ialah 3.1 bilion. Manakala yang diumumkan oleh mantan Menteri Kerja Raya ialah 1.2 bilion. Jadi saya tak pasti yang mana figure yang lebih sesuai digunakan dan saya tak pasti juga Menteri Kewangan yang terdahulu menggunakan fakta yang mana. Walau bagaimanapun, jelas Fadilah, Kerajaan Perikatan Nasional akan tetap menghormati keputusan kerajaan terdahulu iaitu Pakatan Harapan untuk mengubah kaedah pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Penjimatan hanya dapat kita muktamadkan bila projek ini siap nanti. Barulah kita tahu kos sebenar untuk kita menyiapkan. Walaupun secara dasar ada penjimatan tapi jumlah sebenar saya kira tidak dapat dinyatakan dengan jelas, tapi sudah pasti banyak perkara yang kita lihat dan penjimatan sebenar tidaklah apa yang diumumkan oleh mantan Menteri Kewangan maupun oleh mantan Menteri Kerja Raya. Sehingga Julai 2020, status kemajuan terkini Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak adalah 52% dengan jagaan siap sepenuhnya pada tahun 2020 iaitu setahun lanjutan apabila PDP ditamatkan. Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA terus komited pacu pembangunan Limbang bagi memastikan aspirasi rakyat dapat direalisasikan. Ia termasuk pembinaan jaringan jalan raya selain memberi fokus kepada pembangunan sosioekonomi, pelancongan dan pembangunan usahawan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata NRDA di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan di Limbang dan Lawas. Projek yang kita lancarkan pada hari ini ialah untuk pembinaan jambatan jalan baru
dari Bukit Lubuk ke kampung seberang Kedai. Dan ini dijangkakan akan siap dalam tempoh 18 bulan. Bermula daripada bulan Ogos, 10 hari bulan, di mana kerja-kerja sudah pun dimulakan. Jumlah kontrak ialah sebanyak 16,796,000 ringgit Malaysia. Panjang jalan ini ialah 3.7 kilometer. Mengulas lanjut NRDA akan laksana 165 projek dalam tempoh 2 tahun yang membabitkan peruntukan berjumlah 1.5 bilion ringgit. Kata Awang Tengah, daripada keseluruhan projek NRDA itu, 2 telah siap dan selebihnya masih dalam pelbagai fasa pelaksanaan. Development agencies yang sudah di award kepada kontraktor sebanyak 21 projek, about to be awarded 70 dalam tendering stage 20 dan 52 di peringkat design dan planning, yang sudah siap 2 projek. Dari sudut pemerkasaan sosio-ekonomi rakyat, NRDA turut laksana pembinaan beberapa anjung usahawan bagi menyediakan platform perniagaan yang kondusif kepada peniaga tempatan memasarkan produk mereka. Dewan Rakyat kecoh semalam apabila Menteri Kewangan mendedahkan wujud 101 pemberian projek secara rundingan terus oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata keseluruhan projek itu bernilai 6.61 bilion ringgit. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, semasa pentadbiran sebelum ini, terdahulu sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai 6.61 bilion ringgit telah diluluskan secara rundingan terus oleh Kementerian Kewangan. Isu ini hangat kerana dakwaan kerajaan PH sebelum ini yang mereka telus dan bersih serta tidak akan mengamalkan rundingan terus yang ditakrif tidak berintegriti. Tengku Zafrul membuat pendedahan tersebut sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Skuad bola sepak Sukma Sarawak menyahut cabaran Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah bagi menghadapi Tamasya Sukma Johor 2020 dengan jayanya. Kata Ketua Penyelaras Pasukan Sukma Sarawak, Philip Jabu, persiapan pasukan kali ini begitu rapi dengan menggabungkan pemain Piala Presiden Sarawak United Kuching City FC dan pemain-pemain Belia Sarawak. Harapan kita cukup tinggi pada ketika ini kerana kita menyambut seruan kerajaan kita ataupun Menteri Belia dan Sukan kita, Datuk Karim, di mana kita ingin ataupun kita berusaha untuk berada di podium Sukma kali ini, di mana kita memang punya sasaran yang agak tinggi dan untuk menaikkan ranking ataupun ranking bola sepak kita di peringkat Sukma, di mana kita telah pun lama tidak berada di podium. Beberapa perlawanan ujian akan diadakan pada bulan September ini dan menyertai Piala Borneo yang dijangka berlangsung hujung tahun ini. COVID-19 setelah tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 28 hari dari kes terakhir, 4 kluster kini diisytihar tamat. 4 kluster terbabit merupakan kluster Syarikat Kejuruteraan Kuching, kluster Sentosa, kluster PUI Melbourne dan kluster Pasar Satok. Jumlah kluster yang masih aktif di Sarawak kini menjadi 2, iaitu kluster Mambung dan kluster Alam Bintulu. Tiada kes positif COVID-19 dilaporkan hari ini dan jumlah keseluruhan kes kekal sebanyak 696 kes. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Jangan lupa teruskan bersama TV Sarawak. Saya Nurul Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.